Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke saluran YouTube Sriti Al-Ukhwah Channel. Walaupun video ni untuk darjah 2 dan darjah 4, tetapi boleh digunakan untuk darjah-darjah yang lain. Semoga ia bermanfaat. Jadi kepada siapa yang belum subscribe, Ustaz harap kamu boleh subscribe saluran ini agar saluran ini boleh berkembang dan boleh memberikan manfaat kepada ramai orang, insya-Allah. InsyaAllah dalam video kali ini Ustaz nak sama-sama nak ajak anak-anak untuk sama-sama kita melihat kembali bagaimanakah kaedah kita menghafal. Ustaz yakin anak-anak mempunyai bermacam-macam teknik dan kaedah untuk menghafal, tetapi ini di antara salah satu cara yang boleh kita buat dan boleh membantu anak-anak untuk menghafaz Al-Quran. Yang pertama, sebelum anak-anak menghafal Al-Quran, mestilah anak-anak datangkan diri dalam keadaan yang ikhlas, iaitu kita menghafaz dengan niat kerana Allah Ta'ala, bukan kerana ustaz suruh ataupun kerana dipaksa oleh mak ayah kita untuk baca Quran. Bila kita ada perasaan membaca Al-Quran kerana orang lain, maka di situ susah kita nak dapat pertolongan dan bantuan daripada Allah Ta'ala untuk kita menghafaz Al-Quran. Yang kedua adalah anak-anak ada Quran yang jelas, yang besar bagi memudahkan anak-anak membaca Al-Quran. Jangan guna Quran yang kecil. Carilah Quran yang besar, yang mana tulisan di dalamnya jelas untuk kita membaca Al-Quran. Yang ketiga, pastikan kita dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan yang penuh siap siaga untuk kita memulakan bacaan Al-Quran. Cari tempat yang sesuai untuk kita membaca Al-Quran. Pastikan kita membaca Al-Quran, menghafaz Al-Quran dalam keadaan berwuduk dan menghadap kiblat. Mudah-mudahan semakin bertambahnya barakah. Kalau nak cari tempat duduk, pilihlah kursi yang baik, ada meja yang baik untuk kita menghafaz Al-Quran. Yang keempat, di antara cara yang diajar oleh salah seorang ulama Indonesia dalam menghafaz Al-Quran adalah dengan melihat ayat Al-Quran. Bagi mereka yang sudah mahir membaca Al-Quran, dah boleh baca Al-Quran, jadi mereka angkat Al-Quran itu dan pandangan mata mereka itu bersentenangan ataupun sama sekata dengan Al-Quran yang ada di hadapannya. Lihat 10 minit ayat tersebut seolah-olah macam kita scan muka surat tersebut untuk kita letak di dalam fikiran kita ataupun dalam akal kita. Yang kelima, apabila kita nak memula menghafal Quran, pastikan kita belajar dulu kaedah pembacaan itu. Kita belajar daripada guru kita. Guru kita semak sama ada bacaan kita betul ataupun tidak. Tetapi dalam suasana COVID-19 ini, suasana kita belajar di rumah agak menyukarkan untuk ustaz membantu kamu ataupun memperbaiki bacaan kamu secara keseluruhan. Oleh sebab itu, ustaz telah menyediakan video-video potongan ayat yang dibaca oleh beberapa imam-imam besar di dalam dunia ini. Anak-anak dengar dahulu bacaan tersebut, dengar 10 kali, dengar 20 kali, bagaimana sebutan hurufnya, bagaimana bunyinya, bagaimana kedudukan barisnya, atas ke bawah ke baris depan. Barulah selepas itu bila kita membaca Quran, kita akan baca dengan mudah. Yang keenam, setelah kita mendengar banyak kali, jangan dengar sekali dua ya video tu. Pastikan anak-anak dengar sekurang-kurangnya 20 kali. Tak lama, biasanya satu hafazan dalam TQS hanya 1 minit atau 2 minit saja bagi hafazan kita. Jadi anak-anak dengar 20 kali, baru sekitar lebih kurang 40 minit, tak sampai 1 jam lagi. Jadi bila kita, selepas kita dengar,
kita mula mendengar dan kita melihat kedudukan huruf dan baris. Di mana baris atas, di mana baris bawah sebelum kita membaca. Yang ketujuh, barulah kita mula membaca. Bila kita ambil Quran, setelah kita dah dengar banyak kali, kita dah lihat kedudukan huruf, barulah kita membaca. Kalau tak boleh baca, eja dulu. Lihat huruf, eja. La tahsabannallazi, lam alif di atas la, taha mati di atas tah, la tah. Begitu keadaannya. Biar kita lambat, yang penting kita dapat menyebut huruf dengan betul dan kita boleh membaca. Kemudian kita menghafal. Dan yang ke-8 adalah barulah anak-anak mula menghafaz Al-Quran. Hafaz satu ayat dengan satu ayat yang lain. Contohnya, kalau dalam surah Ali Imran ayat 188 hingga 191 ini ada apa ayat? Ada lebih kurang 4 ayat. Kan? Maka ayat pertama kita akan baca, la tahsabannallazina yafrahuna bima ataw wa yuhibbun. Kan? Ulang 20 kali. La tahsabannallazina yafrahuna bima ataw wa yuhibbun. La tahsabannallazina yafrahuna bima ataw wa yuhibbun. Okey, kita ulang 20 kali, kemudian baru kita sambung ayat seterusnya. Ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Ulang 20 kali. Kan? Bila dah habis, kita baca daripada ayat pertama pula. La tahsabannallazina yafrahuna bima ataw wa yuhibbun. Ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Ulang balik. Begitulah keadaannya. Kita konsisten ulang 20 kali. Mula hafaz sikit-sikit 20 kali, kemudian kita hafaz satu ayat keseluruhan 20 kali, barulah akan memudahkan kita menghafaz Al-Quran. Dan yang ke-9, apabila kita telah menghafaz Al-Quran dengan baik, bukan bermakna Al-Quran akan ada selama-lamanya dalam diri kita. Anak-anak memerlukan kesungguhan untuk menghafaz Al-Quran dan menjaga hafalan tersebut. Anak-anak perlu menghafaz Al-Quran setiap hari, membaca, mengulang, murajaah setiap hari supaya Al-Quran itu tak hilang daripada diri kita. Nak menghafaz Al-Quran mungkin ada yang susah, mungkin ada yang mudah. Tetapi sudah tentu bagi mereka yang tak baca Al-Quran, tak murajaah, tak mengulang kaji, tak mengulang hafazan mereka, hafazan itu lagilah cepat lari, cepat hilang. Jika anak-anak betul-betul hendak menjadi seorang hafiz Quran, maka jagalah hafazan anak-anak. Walaupun kita dalam musim PDPR di rumah, tolong Ustaz minta tolong jaga betul-betul hafazan kita, kerana mak ayah kita telah mengeluarkan duit untuk bayar yuran kita, beli buku kita, beli Quran, bagi kita makan, tetapi kita tidak bersungguh-sungguh untuk kita belajar. Jadi Ustaz rasa cukup sekadar ni tips kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang lonceng di channel Seriti Al-Ukhwah dan Muallim UMAR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.